Hello, salam sejahtera semua. Hello, salam sejahtera. Ada orang tak ni? Ada. Ada. Okey, semua dah masuk kan ni? Ke ada yang belum masuk lagi? Suning belum masuk lagi. Okey, jadi kita tunggu Suning dalam 2 minit lah ya. Boleh? Okey, Boleh. kita tunggu Suning dulu. Nanti sambil-sambil tu cikgu ingatkan Suning dulu. Takut dia lupa kelas kita. Okey. Suning macam tak online, mungkin dia ada masalah lain. Jadi kita boleh teruskan kah? Kita mula dulu boleh? Kan nak tunggu dia? Kita mula dulu lah nah. Okey. Cikgu berharap kamu semua pun sudah bersedia kan untuk pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum itu cikgu nak kamu semua tengok dulu video ni. Ada satu video cikgu nak awak tengok, nanti awak tengok, lepas tu tengok ya apa mesej yang ingin sampaikan dalam video ni. Sekejap ya. Okey, nampak tak video tu? Nampak tak? Nampak. Okey, cikgu. Awak tengok ya mesej dari video ni, apa yang dia orang buat.
Okey, setakat ni cikgu berharap awak fahamlah kan apa yang video tu sedang buat. Okey, siapa boleh bagi tahu tak amalan apa yang abang-abang dalam video tadi tu mereka lakukan? Siapa boleh bagi tahu cikgu tak? Apa yang awak nampak dari video tu? Hello? Kalau tak ada, cikgu nak panggil nama ni. Ada yang volunteer tak? Okey, Chantana. Boleh bagi tahu cikgu tak apa yang awak nampak dari video tu? Mereka buat apa? Halo, Chantana? Memberi makanan minuman kepada orang yang susah. Ya, beri makanan minuman kepada orang yang susah. Okey, ada jawapan lain lagi tak? Mishayan, ada jawapan lain tak? Tak. Tak, okey. Jadi, betul apa yang Chatana bagi tahu tadi. Mereka sedang melaksanakan apa orang panggil khidmat masyarakat dengan memberi makanan dan minuman kepada geladangan atau orang yang memerlukan makanan. Tengok kan ada orang yang mereka tidur atau tinggal di tepi jalan, tak ada makanan, tak ada pendapatan. Jadi masyarakat atau abang-abang yang kita nampak dalam video tadi tu mereka memberi makanan kepada orang yang memerlukan. Amalan yang mereka lakukan tadi kan merupakan salah satu tanggungjawab sosial yang kamu juga perlu lakukan dalam kehidupan kamu sendiri. Cikgu nak tanya, ada siapa tak pernah melakukan aktiviti-aktiviti atau amalan-amalan seperti ini? Ada tak? Macam pergi bagi derma ke, tolong orang dalam kesusahan ke, menderma untuk bencana alam ke, ada tak? Hello, ada tak orang yang pernah derma ke apa macam tu? Ataupun kamu nampak macam ibu bapa kamu ke yang derma atau bagi bantuan apa macam tu, pernah nampak tak? Pernah. Pernah, mesti pernah kan? Sebab dia merupakan amalan atau tanggungjawab kita sebagai seorang anggota masyarakat. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar unit 9. Okey, nampak slide cikgu kan? Okey, unit 9 iaitu tanggungjawab sosial, tanggungjawab bersama. Okey, sebelum itu kita tengok dulu dalam unit ini apa awak akan belajar. Okey, pertama sekali awak akan belajar tentang tanggungjawab sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Okey, kedua, kepentingan menunai tanggungjawab sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Ketiga, peranan individu sebagai anggota masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Keempat, idea baru untuk melaksanakan menggalakkan generasi muda melaksanakan tanggungjawab sosial. Yang kelima, perasaan apabila menyertai kegiatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang keenam, contoh tanggungjawab sosial menerusi penglibatan dalam masyarakat majmuk. Okey, bagi cadangan nilai pula, yang pertama nilai kerjasama, kedua nilai bertanggungjawab, ketiga nilai kerajinan, keempat nilai toleransi dan yang kelima nilai baik hati. Okey. Okey, kita tengok dulu. Apa itu tanggungjawab sosial? Okey, cikgu nak awak faham dulu apa itu tanggungjawab sosial. Okey, tanggungjawab sosial adalah tugas serta kewajipan yang dipikul oleh individu dalam masyarakat. Dia merupakan tanggungjawab kita sebagai seorang individu yang hidup dalam masyarakat atau hidup bermasyarakat di mana kita perlu melaksanakan tanggungjawab atau memberi bantuan atau melaksanakan kewajipan ini sebab dia merupakan tanggungjawab kita. Sebab dalam masyarakat ni kan ada orang yang
berbagai peringkat atau latar belakang. Jadi kalau kita nampak orang dalam kesusahan, kita perlu memberi bantuan kepada mereka. Bukan hanya kepada manusia tahu, dia juga melibatkan tanggungjawab terhadap haiwan, alam sekitar, persekitaran, semua melindungi semua. Jadi kita sebagai seorang individu yang hidup bermasyarakat ini, kita perlu melaksanakan tanggungjawab sosial. Okey. Tanggungjawab sosial ini pula meliputi aspek keharmonian, kesihatan, kebajikan, keselamatan dan kelestarian alam sekitar. Okey. Setakat ni semua boleh faham ke apa itu tanggungjawab sosial? Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh. Cikgu tak terlampau laju kan? Masih boleh ikut kan? Boleh. Ikut, kita tengok pula. Boleh. Contoh tanggungjawab sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Okey. Contoh dari pelbagai segi. Jadi kita tengok aspek yang pertama, iaitu aspek keharmonian masyarakat. Okey. Keharmonian masyarakat ini adalah cara awak melibatkan diri dalam aktiviti komuniti, aktiviti kemasyarakatan. Ini cikgu senaraikan contoh-contoh tanggungjawab sosial dari segi keharmonian masyarakat. Okey. Aktiviti pertama adalah aktiviti gotong royong. Siapa pernah terlibat diri dengan aktiviti gotong royong? Pernah tak? Pernah. Pernah. Bagus. Okey, aktiviti mengecat dewan orang ramai ataupun mengecat kawasan-kawasan persekitaran macam tempat awam itu. Semua pernah, cikgu rasa semua pernah terlibat kan dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan ini. Okey, aktiviti-aktiviti seperti ini kan dia dapat mengeratkan hubungan kita dengan masyarakat. Lepas tu, ia merupakan tanggungjawab sosial yang kita semua perlu mengamalkan dalam kehidupan harian kita. Okey. Cikgu rasa kamu semua memang fahamlah kan bahagian ni. Okey, kita terus tengok pula. Yang aspek kedua itu aspek kesihatan. Itu menyertai dengan program kesihatan. Macam mana tu menyertai dengan program kesihatan? Sebagai contohnya, menyertai kempen derma darah ataupun menyertai kempen derma organ. Awak tahu tak darah kita ni kan memang berharga. Lepas tu dalam kehidupan kita pada hari ini kan kebanyakan orang sakit-sakit ni memerlukan darah. Jadi kalau awak ada peluang, awak perlulah kalau bolehlah awak perlulah menderma darah. Lepas tu kalau lebih baik lagi kita menderma organ. Derma organ masa mana? Kebanyakannya kalau orang yang masa kita meninggalkan, kan kita tak boleh bawa apa dalam diri kita pergi kan, betul tak, di alam tu. Jadi sebagai seorang masyarakat yang bertanggungjawab terhadap sosial, kita perlu menderma atau menyertai kempen-kempen derma organ seperti ini supaya pesakit-pesakit tu bolehlah macam ada yang memerlukan organ kita kan, mereka boleh menggunakan organ kita itu terus hidup lagi. Macam tu. Okey, seterusnya dari aspek kebajikan itu membantu golongan yang mengalami musibah. Golongan yang mengalami musibah ni kan sebagai contohnya mangsa bencana alam, anak jatim, orang tua atau orang-orang dalam kesusahan macam kebakaran, macam tu, mangsa peperangan. Jadi sebagai masyarakat yang bertanggungjawab terhadap sosial atau berkemasyarakatan, kita perlu melibat diri dengan aktiviti-aktiviti seperti menderma ataupun memberi bantuan kepada mangsa bencana alam. Macam tu. Okey, siapa pernah macam bagi derma dekat anak jatim ke, rumah orang tua ke bagi bantuan kepada mangsa bencana alam? Ada tak yang pernah amalkan amalan seperti ini?
Ada siapa pernah tak pergi dekat rumah anak yatim ke, orang tua ke? Pernah tak? Nah, kalau awak semua cikgu Pernah. rasa kalau pernah kan? Nah, memang bagus kalau pernah. Jadi orang yang tak pernah tu kalau ada peluang silalah menyertai aktiviti-aktiviti seperti ini. Sebab dia bukan bagi kebaikan kepada orang yang menerima saja, dia juga bagi macam kebaikan kepada diri kita sendiri. Macam tu. Okey, kita tengok pula aspek seterusnya iaitu aspek keselamatan, iaitu memastikan keselamatan masyarakat terlindung. Contoh yang cikgu bagi adalah menyertai rukun tetangga. Rukun tetangga ni kan macam aktiviti macam rondaan kampung atau memastikan keselamatan kampung kita lah. Kalau awak ada peluang, awak menyertai lah macam rukun tetangga ni. Tapi sekarang ni kan awak masih kecil lagi. Jadi awak boleh melaksanakan tanggungjawab dari segi lain. Sebagai contohnya, awak boleh menjadi mata dan telinga kepada orang-orang dewasa. Iaitu kalau awak nampak macam benda yang bukan-bukan atau tak bagus dalam kampung awak macam bagi tahulah ibu bapa awak ke, orang yang lebih dewasa ke report kepada pihak polis supaya mereka mengambil tindakan sebelum berlakunya perkara yang kita tidak diingini seperti berlakunya pencurian, pencerobohan, macam tu. Jadi tanggungjawab kita dalam memastikan keselamatan ni sangat pentinglah agar kita dapat hidup dalam keadaan selamat dan harmoni. Okey, kita tengok pula contoh tanggungjawab sosial dari segi alam sekitar. Iaitu kita kena melestarikan alam sekitar dengan memelihara flora dan fauna. Macam mana tu kita nak memelihara flora dan fauna? Dengan menyertai kempen alam sekitar. Seperti yang kita belajar minggu lepas yang berkaitan dengan amalan 3A, amalan 5A tu. Jadi awak boleh mengamalkan amalan-amalan tu dalam kehidupan awak supaya dapat memastikan kelestarian alam sekitar. Ataupun awak menyertai kempen menanam pokok, macam menanam pokok baja bakau, apa macam tu, supaya dapat mengekalkan keindahan dan kelestarian alam sekitar kita. Sebab ini merupakan salah satu tanggungjawab kita dalam masyarakat. Okey. Kat ni jelas kan? Kak ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya ya. Jelas. Okey, jelas. Kita terus kepada kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial. Kita tengok pula. Apa kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial? Okey, kepentingan yang pertama adalah dapat mengukuhkan hubungan antara masyarakat. Macam mana tu dia boleh mengukuhkan hubungan antara masyarakat? Apabila kita semua masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan atau aktiviti sosial seperti bergotong royong ataupun mengamalkan macam amalan 3A di kawasan kediaman kita kan, dalam masa yang sama dia dapat mengukuhkan atau mengeratkan lagi hubungan kita dengan anggota masyarakat. Macam tu. Okey, seterusnya kepentingan yang kedua, melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Apabila kita saring melakukan aktiviti bersama, hubungan kita erat, dia akan mewujudkan perpaduan. Seterusnya, membantu meringankan beban golongan yang kurang bernasib baik. Ini apabila kita memberi bantuan kepada golongan-golongan yang tidak bernasib baik seperti mangsa bencana alam, golongan geladangan, golongan miskin atau anak yatim, macam tu kan, dalam
kalau kita mengamalkan tanggung jawab tu, kita dapat meringankan beban mereka. Betul tak? Nah, mereka pun akan hidup lebih selesa macam tu kalau dapat bantuan dari kita. Okey, kepentingan yang ketiga, memastikan keselamatan penduduk setempat. Ini dari aspek keselamatan tadi cikgu sudah terang bahawa kalau kita melaksanakan tanggungjawab sosial dengan memastikan kawasan kediaman kita sentiasa selamat, jadi keselamatan kita dan penduduk setempat akan dijaga. Seterusnya, melindungi alam sekitar. Apabila kita mengamalkan amalan 3 5 memastikan kelestarian alam sekitar, jadi dalam masa yang sama kita dapat melindungi kelestarian alam sekitar kita. Macam alam sekitar kita pun sentiasa indah, bersih. Jadi dia dapat melindungi kelestarian alam sekitar. Okey, kepentingan yang terakhir itu memastikan tahap kesihatan anggota masyarakat dalam keadaan baik. Kalau kita semua melaksanakan tanggungjawab sosial, mesti tahap kesihatan anggota masyarakat kita juga akan dalam keadaan baik. Okey. Kita tengok pula peranan individu atau kita sebagai anggota masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Itu peranan yang pertama adalah kita perlu melibat diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa aktiviti kemasyarakatan? Hello? Ada orang boleh bagi contoh kah apa aktiviti kemasyarakatan? Hello, semua masih ada ke ni? Memberikan sumbangan kewangan. Ya, memberikan sumbangan kewangan. Selain itu apa lagi? Menjayakan aktiviti kesukarelawan. Ya, betul. Lepas tu aktiviti kemasyarakatan seperti aktiviti gotong royong, mengecat kawasan-kawasan awam ataupun membersih kawasan persekitaran. Itu merupakan aktiviti kemasyarakatan. Jadi awak semua boleh melibat diri dengan aktiviti kemasyarakatan. Okey. Lepas tu menyokong usaha pelbagai pihak. Kita juga boleh menyokong usaha macam pihak kerajaan ataupun NGO. Apabila mereka melaksanakan program atau kempen, kita perlu memberi sokongan sepenuhnya atau menyertai kempen-kempen yang dilaksanakan oleh mereka. Seterusnya, memberi sumbangan masa dan tenaga. Kita kan masih remaja ataupun masih belajar. Jadi kita macam tak adalah banyakkan sumber kewangan kita. Jadi kita boleh memberi sumbangan dari segi tenaga dan masa. Itu kita macam boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti yang lebih menggunakan masa dan tenaga. Contohnya kita boleh membersih kawasan rumah anak yatim atau rumah orang tua ataupun tolong mengecat kawasan-kawasan kawasan-kawasan di persekitaran kita, membersihkan kawasan persekitaran, macam tu. Lepas tu menjayakan aktiviti kesukarelawanan. Tadi ada kawan kita dah cakap, kita perlu menjayakanlah aktiviti-aktiviti kesukarelawanan. Menjaya macam mana? Menjaya dengan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Lepas tu yang kelima, iaitu kita boleh menyumbangkan kepakaran diri kepada masyarakat setempat. Macam mana tu? Kalau kita macam contohnya kan, kalau kita ada kepakaran ataupun ada bakat dalam bidang menjahit baju ataupun memasak macam tu kan, kita boleh mengajar atau memberi kemahiran itu kepada masyarakat setempat supaya masyarakat setempat atau masyarakat yang tiada
pendapatan, boleh melakukan aktiviti-aktiviti tersebut sebagai untuk mencari sumber pendapatan mereka. Lepas tu yang terakhir memberi sumbangan kewangan. Ni apabila kita macam tak ada masa ataupun kita tak boleh menyertai atau menyumbang dari segi masa dan tenaga kan. Kita boleh menyumbang dari segi kewangan. Dari segi kewangan ni bukannya awak perlu menyumbangkan banyak-banyak, tapi awak boleh menderma atau menyumbangkan kewangan dalam bilangan yang sikit. Macam tak perlulah banyak sangat sampai 100, 200 sebab awak kan masih belajar, tak ada pendapatan. Awak boleh macam menderma dalam ikut kemampuan awak sendirilah yang tidak membebankan awak. Sebab amalan-amalan menderma pun menyumbang atau membantu golongan dalam kesusahan ni kan, kita perlu ikhlas. Kita perlu buat dengan hati yang suci. Jadi kita perlu buat ikut kemampuan kita sendiri. Okey, setakat ni faham kan? Faham. Okey. Kita tengok pula idea baru menggalakkan generasi muda melaksanakan tanggungjawab. Sebenarnya kan tanggungjawab sosial ini merupakan tanggungjawab yang kita perlu lakukan. Tapi bukannya semua orang dapat melakukan atau melaksanakan tanggungjawab sosial ini. Jadi kita perlu menggalakkan generasi muda dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Okey, kita tengok idea-idea baru dalam menggalakkan generasi muda dalam melaksanakan tanggungjawab sosial pula ya. Okey, idea yang pertama adalah memberi makan merit kepada generasi muda, khususnya murid yang menyertai aktiviti anjur badan bukan kerajaan. Cara yang pertama adalah macam bagi makan lebihlah kepada pelajar atau murid yang menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh NGO. Ini merupakan satu galakan lah supaya generasi muda ini melaksanakan tanggungjawab sosial. Okey, yang kedua pelibatan tokoh terkenal untuk menarik minat generasi muda. Macam sebagai contohnya kalau nak melaksanakan satu aktiviti kan macam menjemputlah tokoh-tokoh terkenal seperti artis ke ataupun tokoh-tokoh dari segi sukan ke supaya dia dapat menarikkan minat generasi muda untuk melaksanakan tanggungjawab sosial supaya mereka nampak kan macam artis-artis yang mereka minat ataupun tokoh-tokoh yang mereka minat melaksanakan tanggungjawab sosial, jadi mereka pun nak melaksanakan tanggungjawab sosial juga. Macam tu. Okey, yang ketiga menganugerahkan ikon khidmat sosial kepada generasi muda yang banyak memberi sumbangan kepada masyarakat. Sebenarnya kan melaksanakan tanggungjawab sosial ni kita perlu melaksanakan dengan hati yang ikhlas, tidak terperikat dengan pujian atau hadiah, tapi dengan adanya anugerah atau ikon perkhidmatan sosial ini dia dapat menggalakkan lagi generasi muda untuk melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan ataupun melaksanakan tanggungjawab sosial dengan sepenuhnya. Okey, yang terakhir adalah pelibatan aktif dalam aktiviti khidmat sosial membolehkan murid dipertimbangkan untuk melanjut ke industri pengajian tinggi. Ini macam kalau kita banyak melibatkan diri dengan aktiviti sosial kan, dia macam bagi peluang kepada kita untuk melanjut ke industri pengajian tinggi. Dia macam ada pertimbangan lah, macam budak ni selalu terlibat diri dengan aktiviti kemasyarakatan atau selalu melaksanakan tanggungjawab sosial, jadi dia akan mempertimbangkan macam wajarkah budak ni melanjut pengajian ke peringkat industri pengajian tinggi, macam peringkat universiti, macam tu. Okey.
Jadi ini merupakan idea-idea baru untuk mengalahkan generasi muda melaksanakan tanggungjawab sosial. Tapi cikgu nak ingatkan kepada kamu semua, walaupun ada idea baru mengalahkan kita, tapi sebenarnya kita perlu macam sedarkan diri sendirilah bahawa kita sebagai seorang individu yang hidup dalam hidup bermasyarakat, jadi kita perlu melaksanakan tanggungjawab sosial. Apabila kita nampak orang dalam kesusahan atau orang yang memerlukan bantuan, kita perlu membantu mereka dengan hati yang ikhlas tanpa berharapkan pujian ataupun hadiah dari orang lain. Sebab apabila kita buat dengan hati yang ikhlas kan, kita sendiri pun akan berasa macam bangga, lepas tu gembira apabila nampak orang yang kita bantu tu hidup lebih selesa. Betul tak? Betul. Betul, ya. Kalau awak melaksanakan tanggungjawab sosial kan, awak berharapkah macam orang puji ke, orang bagi hadiah ke awak ke, macam mana? Tak kan? Sebab kita buat, sebab itu adalah tanggungjawab kita. Okey, jadi setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan kepada aktiviti. Okey, aktiviti kita pada hari ini, cikgu akan tunjukkan beberapa gambar. Lepas tu, cikgu akan bagi awak jawab dalam menti.com ya. Nanti cikgu bagi tengok dulu gambar. Okey, semua nampak tak gambar ni? Nampak Gambar apa tu? banjir. Ya, banjir. Lepas tu adanya bangsa-bangsa banjir. Kan? Okey. Apabila awak tengok gambar ni, awak rasa macam mana? Rasa rasa macam mana? Siapa cakap tadi tu? Apabila awak nampak orang macam dalam kesusahan, rumah dia banjir, tak ada tempat tinggal, barang-barang dia rosak, basah, awak rasa macam mana tu? Sedih. Sedih, betul. Lepas tu rasa nak tolong dia tak? Ya. Ya kan? Ya, kita mesti rasa sedih, rasa prihatin, rasa kesian. Jadi, cikgu nak awak buka menti.com. Ada soalan situ, jadi cikgu nak awak jawab soalan tu ya. Okey, tulis MENTI, menti.com. Macam ni. Nanti cikgu tunjuk. Boleh kan nampak kan slide cikgu? Screen cikgu? Awak tulis Nampak. menti.com. Tu bukan. Nanti dia suruh awak masukkan nombor PIN. Betul tak? Lain Dia slow suruh cikgu. masukkan nombor PIN. Cikgu slow tak? Ya. Jadi lekat. Masih boleh tak? Anak-anak boleh dengar tak? Jadi lekat-lekat cikgu. Dekat. Suara jadi lekat. Cikgu off kamera dulu lah. Sebab kadang-kadang kalau kita on kamera kan macam dia itu lain sikit. Macam tanya dia slow. Okey, tak? Hello? Dengar. Okey, dah buka menti.com? Dah. Okey, kalau dah buka menti.com, dia suruh masuk nombor PIN betul tak? Ada. Okey, nombor PIN kita 69985980.
998 5980. Boleh? Tak boleh cikgu. Tak boleh? Sekejap ya. Boleh cikgu, boleh. Boleh? Ya. Okey, nampak soalan pertama? Soalan pertama adalah apakah peranan anda sebagai anggota masyarakat dalam membantu mangsa bencana alam? Bencana alam tu mangsa lah seperti gambar yang cikgu tunjuk tadi. Okey. Dia suruh jawab tak? Ada ruang untuk jawab tak? Ada. Okey, nanti awak boleh jawab ya. Okey. Okey. Orang lain okey ke tu? Cendana? Bishayan boleh? Tak boleh masuk lagi tu. Boleh masuk lagi? Okey, kalau tak boleh masuk, awak tulis kat kertas pun tak apa. Tulis jawapan awak kat kertas ke, kat kertas ke, kat ruang chat pun boleh. Jawapan awak. Nanti kita bincang lepas ni. Soalan dia, apakah peranan anda sebagai anggota masyarakat dalam membantu mangsa bencana alam? Bencana alam seperti dalam gambar tadilah. Bencana itu mangsa banjir. Dah jawab ke belum? Kalau semua dah siap, bagi tahu cikgu ya. Ada satu soalan lagi. Nanti Cikgu. cikgu tunjuk. Cikgu. Ya? Saya ada hantar WhatsApp cikgu. WhatsApp, okey.
Okey, soalan ini semua sudah jawab. Apakah peranan anda sebagai anggota masyarakat dalam membantu mangsa bencana alam? Sekejap, cikgu. Okey. Kalau awak tak boleh jawab dalam Cikgu. menti.com ya. Nak tulis jawapan kat mana? Ha? Nak tulis Apa? jawapan dekat mana? Awak boleh masuk menti.com tak? Ya. Kalau tak boleh, awak tulis kat Sekejap. kertas saja. Nanti kita bincang lepas ni. Boleh tapi kod. Kod 6998 Hati-hati. 6998 Ya. 5940. Apa? 6 mula-mula ya. 6998 Ha? 6998 5980. 5980. Okey. Dapat tak? Ha. Awak masuk tu, Boleh awak akan okey. nampak. Okey. Okey, ni ada seorang sudah jawab dekat soalan yang kedua. Okey. Lain kurang sikit, jadi macam dia ada masalah sikit lah. Okey, tak apa, cikgu tunggu.
Nanti Mas jawabkan, jangan lupa tuh tekan submit ya. Oke. Oke. Wishayan boleh tak tuh Wishayan? Nanti aku nanti. Oke. Nanti awak jawabkan, lepas tu awak tulis submit tuh. Dia ada putang submit tuh, awak tekan submit. Jangan tak submit. Nah. Ada orang jawab. Oke. Nah, 2 orang sudah jawab. Oke. Cantana tak boleh masukkan. Jadi kita tengok pula soalan kedua. Jelaskan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap mangsa bencana alam. Tulis kepentingan. Kepentingan kita melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap mangsa bencana alam. Apa kepentingan dia? Oke, seorang sudah jawab nih. Wishayan nampak kan soalan nih? Nampak. Oke. Nanti awak jawab ya.
Okey, dah ada banyak jawapan. Okey, kita tengok jawapan yang pertama dulu ya. Okey. Semua sudah siapkan ni? Dah. Dah, semua sudah jawab kan? Okey, kita bincang jawapannya. Okey, jawapan dia, apakah peranan anda sebagai anggota masyarakat dalam membantu mangsa bencana alam? Mangsa bencana alam seperti gambar yang cikgu tunjukkan tadi iaitu mangsa banjir. Okey. Yang pertama ada orang kata memberi tempat duduk. Ini bermaksudnya memberi tempat untuk mereka duduk sementara kan, seperti macam tempat tinggal macam tu kan. Okey. Menyediakan makanan. Betul, bagi makanan kepada mereka. Okey. Memberi sumbangan kewangan. Ya, kita boleh juga beri sumbangan kewangan sebab kebanyakannya mangsa-mangsa ini macam mereka memerlukan sumber kewangan untuk meneruskan hidup sebab banyak harta benda mereka sudah musnahkan. Jadi sumber kewangan ataupun bantuan dari kita tu memang sangat penting. Okey, memberi sumbangan dari tenaga, ya kita boleh pergi membantu mereka kat kawasan-kawasan yang banjir. Seperti baru ni kan, semua tahu tak ada berlakunya banjir kilat dekat Kedah. Kalau kita dekat kawasan tu kan, kita juga boleh pergi memberi bantuan dari segi tenaga dan masa, macam tolong-tolong mereka mengurus apa yang rosak macam tu, ataupun mengalih mangsa-mangsa ke tempat yang selamat. Atau yang ketiga, membawa mereka ke klinik. Betul. Mungkin ada mangsa yang cedera, kita boleh bawa mereka ke klinik. Lepas tu ada juga orang kata memberi makanan. Okey, jawapannya sama lah kan, menyediakan makanan dengan memberi makanan. Okey, nampaknya kamu semua boleh jawab dengan betul. Dan cikgu berharap kalau kamu macam berjumpa atau tahu macam berlakunya macam bencana alam macam tu, kamu boleh melaksanakan tanggungjawab seperti apa yang kamu senaraikan ni ya. Okey. Okey, Cantana sudah tuliskan ni ke ada jawapan lain lagi Cantana? Dah tulis. Okey, dah tulis. Okey, bagus. Jadi kiranya semua dah jawab dalam menti.com lah kan? Jadi cikgu akan teruskan baca tengok soalan yang kedua. Okey. Menjelaskan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap mangsa bencana alam. Okey, kita tengok pula apa kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial. Okey, kepentingan yang pertama memastikan tahap kesihatan anggota masyarakat dalam keadaan baik. Ini jawapan siapa ya? Memastikan tahap kesihatan anggota masyarakat dalam keadaan baik. Betul, bagus. Kalau kita itu kan tahap kesihatan mangsa-mangsa juga akan dalam keadaan baik. Lepas tu membantu meringankan beban golongan kurang bernasib baik. Lepas tu apa lagi? Memastikan tahap kesihatan anggota masyarakat dalam keadaan baik. Jadi jawapan ni sama ya. Ni pun jawapan yang sama. Okey, bagus. Mungkin orang yang sama yang jawab sebab lain kurangkan, jadi macam mungkin dia bertindih. Okey, memupuk perasaan cinta akan negara dan memastikan keselamatan penduduk setempat. Kita jawapan kamu semua nampaknya betul dan rasional. Jadi cikgu rasa kamu boleh fahamlah kan apa tanggungjawab sosial dan apa kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial. Okey. Jadi kita akan teruskan kelas kita pula. Okey. Aktiviti tadi macam mana? Seronok tak? Seronok. Ya, nanti kita cari aktiviti lain pula ya. Sebab mungkin hari ni line kita macam kurang sikit, jadi macam dia tak lancar sikit lah. Okey, nanti kita main lagi di kelas akan datang. Jadi seterusnya kita akan lakukan aktiviti penilaian pula ya.
Okey, aktiviti ini cikgu nak awak sediakan satu kertas dan pen. Okey, kertas kosong ya? Okey. Semua dah sedia ke? Kertas dan pen dah ada? Dah ada ke belum? Dah. Okey, kalau dah ada, semua nampak tak aktiviti penilaian yang cikgu paparkan di skrin tu? Soalan-soalan tu. Nampak tak? Soalan aktiviti penilaian. Nampak tak? Tak. Tak. Siap ya. Cikgu present kan? Nampak tak ni? Tak nampak? Tak. Tak. Siap ya. Ais. Kenapa tak nampak ni? Stop present dulu. Present semula. Siap ya. Sekarang ni nampak? Nampak tak? Tak juga. Loh, nampak tak? Tak. Tak. Tak nampak. Okey, kalau tak nampak, cikgu baca je lah, nanti awak jawab ya. Jawapan dia yang mana? Soalan tu dia akan ada jawapan dia A, B, C, D. Nanti awak jawab awak cakap lah jawapan awak tu apa. Boleh? Boleh. Okey, soalan pertama. Tanggungjawab sosial merupakan tanggungjawab yang dilaksanakan oleh jawapan A, kerajaan, B, orang dewasa, C, kanak-kanak dan D, semua lapisan masyarakat. Okey. Faham ke? Jadi jawapan dia yang mana? A, B, C, D? D. 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 Okey, Mishayan, jawapan dia A, B, C, D. Yang mana? Mishayan, mungkin masalah lain ya. Jawapan dia di semua lapisan masyarakat, tidak kira kaum, bangsa, agama, umur ataupun latar belakang. Kita semua perlu melaksanakan tanggungjawab sosial. Okey. Soalan kedua. Sebagai seorang masyarakat. Tadi sekat cikgu. Ya, Sekat. apa? Cikgu Tak faham. dengar. Okey, kita tengok soalan kedua pula. Boleh, Syayan? Dengar tak? Okey, teruskan kepada soalan kedua. Sebagai seorang masyarakat, kita berperanan dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Kecuali, pilih yang mana bukan masyarakat tanggungjawab sosial. Okey. A, melibat diri dalam aktiviti gotong royong. B, membantu mangsa bencana alam. C, merosakkan harta benda awam. D, menderma darah. Pilih yang mana bukan C. tanggungjawab sosial. C. Betul. C. Itu merosakkan harta benda awam. Kita tidak boleh merosakkan harta benda awam. Okey. Soalan yang ketiga. Memelihara flora dan fauna adalah satu tanggungjawab kita sebagai anggota masyarakat. Ini cikgu nak tanya, awak setuju atau tidak? Okay. A, setuju. B, tidak pasti. C, tidak setuju. Setuju ke tidak? Ke tak pasti? Setuju. Setuju. Ya, setuju. Ya, bagus. Betul. Okey, soalan yang keempat. Apabila setiap anggota masyarakat melaksanakan tanggungjawab sosial dapat mendatangkan kesan baik kepada satu, A, diri sendiri, B, masyarakat, C, negara, D, semua jawapan di atas. D. A, jawapan dia apa? A, B, C, D. A, diri sendiri, B, masyarakat, C, negara, D, semua jawapan di atas. D.
Tadi semua betul. Dia akan mendatangkan kesan baik kepada diri kita sendiri, masyarakat, dan juga negara. Oke, soalan yang terakhir. Yang manakah bukan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial? Oke, yang bukan tanggungjawab sosial ya. Oke, melahirkan masyarakat penyayang dan bersatu padu. B, keselamatan masyarakat terjejas. C, mengeratkan hubungan antar masyarakat. D, meringankan beban golongan yang kurang bernasib baik. Oke, cikgu ulang kah? Ya. Oke, soalan dia, yang manakah bukan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial? Awak pilih yang bukan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial ya. Oke, melahirkan masyarakat penyayang dan bersatu padu. B, keselamatan masyarakat terjejas. C, mengeratkan hubungan antara masyarakat. D, meringankan beban golongan yang kurang bernasib baik. A, B, C, D. Yang mana? Bukan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial. B. Dapat tak? Dapat tak? B. Ya, jawaban dia B. Itu keselamatan masyarakat terjejas. Sebab dia bukan kepentingan. Yang lain tuh kepentingan. Macam tu. Okey, setakat ni cikgu nampak awak semua dapat jawab dengan betul. Bermaksudnya awak semua boleh fahamlah kan apa yang cikgu terangkan dari awal tadi. Okey. Walaupun lain kita sesekat-sekat, cikgu nampak awak ni memang ada semangat dan memang berusaha untuk belajar. Okey, sangat baguslah. Okey. Setakat ni semua fahamkah? Ada soalan kah? Faham. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau tak ada soalan, masa kita pun sudah tamat. Jadi cikgu nak buat kesimpulan lah untuk kelas kita pada hari ini. Itu kesimpulannya, pelibatan semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab sosial sangat penting dalam melahirkan masyarakat dan harmoni dan sejahtera. Oleh itu, sebagai bahagian dalam masyarakat, kita perlu melaksanakan tanggungjawab serta perlu bersyukur dan berbangga dengan keprihatinan yang diamalkan dalam masyarakat di negara kita. Jadi di sini cikgu berharap kamu semua faham apa yang cikgu ajar hari ini dan kamu melaksanakan tanggungjawab sosial, melaksanakan amalan-amalan bermasyarakatan dalam kehidupan hari kamu. Jadi cikgu berharap kamu boleh menjadi seorang generasi muda yang mempunyai tanggungjawab terhadap sosial, ya. Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh. Bagus. Nanti kalau nampak orang dalam Okey. kesusahan atau itu, kamu perlu memberi bantuan, ya. Okey. Jadi setakat ni cikgu berharap kamu semua faham dan boleh ikut apa yang cikgu ajar. Dan cikgu berharap kamu semua selalu jaga keselamatan dan kesihatan diri sebab musim ini musim COVID-19. Jadi kalau kamu pergi mana-mana, sila jaga SOP. Lepas kalau boleh, stay at home, jangan pergi mana-mana. Okey, sebab keselamatan kesihatan kamu sangat penting, ya. Okey. Jaga keselamatan dan kesihatan pada musim ni pun merupakan salah satu tanggungjawab sosial, ya. Sebab kalau kita menjaga sendiri, kita pun macam tak adalah macam penyakit virus COVID-19 dan menyebabkan virus ini kepada orang lain. Ini merupakan tanggungjawab kita. Okey, hari ini setakat ini saja. Sekian, terima kasih. Take care semua. Terima kasih. Ya, apa yang kurang hari ini cikgu minta maaf ya sebab mungkin ada gangguan sedikit ke, gangguan dari segi lain ke apakah. Cikgu minta maaf ya. Jumpa lagi di kelas akan datang. Bye.
Thank you semua. Bye. Thank you, cikgu. Wah, boleh off sudah. Okay, bye. Nanti cikgu cakapkan.